Contohlah, kita bagi satu contoh yang dekat. Kalau yang tak boleh nak faham sangat, dah tak tahu macam mana nak faham, kita bagi contoh yang dekat. Contoh dia, okey, awak ada kamera, awak beli kamera mahal, Nikon FM2 lah, contoh lah kita kata. Lepas tu bila awak nak ambil gambar, awak selalu pergi kat kedai, awak cakap pasal apa gambar saya ni blur tak. Telefon ni kamera ni tak betul kot. Ataupun you pakai iPhone 30 lah, Mac Pro ke apa, you pakai sistem yang bagus-bagusnya dari segi untuk fotografi. Jadi awak pergi kedai, awak komplain gambar ni tak elok sedia, blur lah itu ini. Jadi tuan kedai tu check dia punya kamera, check apa semua okey, dia kata. Lepas tu dia kata, mari kita check sesuatu benda yang lain kot. Dia tu kata pasal apa? Jom kita pergi kedai cermin mata, kita check awak punya mata. Check betul dia rabun, rupanya dia tak sedar, dia duk rasa benda lain. Jadi hari ni nak salahkan iPhone 13 Pro tu ke, ataupun 3, nak salahkan kamera yang mahal tu ke, ataupun nak ambil kesedaran bahawa mata hang dah rabun. This is it. Orang bercakap pasal ilmu mengenal Allah, mata batin awak tertutup. Orang kupas bagaimana kias, bagaimana untuk membuka, awak pergi kata depa ni falsafah, psikologi lah itu ini. Macam mana orang nak tengok pembukaan di peringkat ini dapat tangkap tak mata hati awak. Kalau dapat tangkap, awak akan dapat menilai sesuatu di peringkat lain. Itu saja tujuan guru bagi kiasan, untuk melihat daya tangkap atau terbukanya mata hati awak. Tapi kalau awak masih lagi menghukum satu benda yang awak sendiri tak tahu, so how for us to process more further about it? Kau akan mereka akan hukum melalui persepsi yang mereka mengaji. Padahal kita nak beritahu, halo, hang balik dari tanah Arab, yes, hang ada ilmu. Hang balik daripada, hang boleh baca bahasa Arab, yes, you have a very good mind di dalam kaedah copy and paste. Tetapi kalau mata hati hang buta, orang bercerita tentang kaedah teritori, mengenal diri, mengenal Allah, hang takkan nampak. Ada satu cerita aku buka satu ketika dulu, tak kala aku berada di Batus. Aku dah tengah makan pagi-pagi, tiba-tiba dua orang makan petang. Aku suka minum petang dekat kedai Arwah Johari. Aku nampak dua orang budak tu, dia singgah rekona mai daripada Kedah. Masa tu baru kejadian kematian yang mereka kata dia tolak hadis ni. Allah tak ingat dah nama dia. Tak ingat dah. Yang ramai-ramai pergi rumah dia, bertujai depan rumah, memang tak ada adabnya style. Apa nama dia ni, lupa dah. Tak apalah. Jadi persoalan tentang dia tu, dia bertanya kat aku. Cuma hari ni kita nak cerita, kalau orang yang mengaji mengenal Allah, yang dia nak makrifat tu adalah wajah yang tidak boleh disamakan dengan segala sesuatu. Awak cakap pasal zat, meliputi. Awak cakap pasal sifat asma' af'al, bersalahan. So macam mana Dr. Mazhar boleh kata, saya tak nampak pun kemakrifatan ada kat lepas ni? Mana? Itulah kata cara cakap, orang dah bodoh, orang bahlul lah. Ada bercakap begitu. Guru makrifah para sufi gelak kalau dengar orang cakap macam tu. Dah jelas-jelas hang menunjuk kebodohan hang. Orang nak mengaji ilmu makrifat itu mengenal diri dia, bukan hang boleh nampak kemakrifatan orang tu dekat penzahiran. Sebab takluk makrifat ni basar.
Kalau hang nampak nak cari kat lepat tu, mana ada satu level rumah dia pun. Itu sebab kalau hang tak mengenal yang satu, maka hang cuba proses dari sudut sesuatu. Tak boleh. Hang mengenal yang satu. Yang satu itulah menyeliputi segala sesuatu. Kenal yang ni dulu. Setiap yang dua terbit daripada yang satu, kenal yang satu dulu. Jadi dia tak faham. Ada video tu aku kupas dekat budak, dua orang budak daripada Kedah. Budak muda ni bagus, dia jujur. InsyaAllah hangpa tengok video ni. Hangpa tengok, aku try up balik. Okey. Orang yang anti hadis ni boleh dikirakan sebagai murtad ataupun tak? Orang ya? Orang yang macam anti hadis ataupun apa-apa yang kira, macam dia tolak sikit pada kalam Rasulullah ke? Baik. Ni duk main kot Mak Kasim ni. Apa? Kasim Ahmad. Okey lah ni macam ni lah. Dia pun baru meninggal kayu rendah. Ramai orang nak cakap tu kan. Kalau depends pula pada siapa yang bertanya. Kalau hang bertanya aku apa terang, aku tak boleh menghukum. Sebab orang yang mengaji mengenal Allah ni, dia tak mengenal masalah. Dia mengenal Allah. Dan dia tahu Allah tu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Macam Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimanakah Allah itu nak menjalan pengampun kalau hang tak nak buat salah? You see the point? Connected. Kalau hang seorang pengampun, macam mana hang nak jalan pengampunan kalau dia tak nak buat salah? Kalau hang duk relax ni, aku main-main kata, aku ampunkan hang. Nanti fikir, salah apa aku ni? Tidak. Setidak-tidaknya. Tidak. Macam mana hang nak minta ampun kat Allah Ta'ala kalau hang tak ada buat salah? Itu wujud Adam tu. Pada dalam pengajian, setengah orang kata lah, wujud Adam tu dosa semua dah kata. Kalau wujud kita ni dosa, sebab apa? Sebab wujud Muhammad tu. Dia kata Adam Abu Al-Jasad, Muhammad Abu Ar-Ruh. Kalau wujud Adam tu, banyaklah masalah dah. Itu sebab dia kata barang siapa mengenal Tuhan, binasalah dirinya. Faham? Tak. Bila hang mengenal Tuhan, macam tadi kita, kalau aku contoh aku kata kat hang, yang ada kat hang ni adakah hak hang? Sifat 20, basar biji mata. Biji mata, faham balik? Bukan mata. Biji mata. Okeylah mata, tapi bukan penglihatan. Orang buta ada, yang ni orang buta ada. Orang bisu, orang mati pun ada biji mata. Tapi bezanya dia pejam mata bila orang mati je. So, hang kalau pejam mata, hang melihat macam mana? Gelap. Dalam mimpi hang tengok dengan mata apa? Mata ni ke? So sebab ni nama sifat 20 ni, ini basar. Penglihatan dia berkendak pada satu sifat lagi, nama dia basirun. Penglihatan. Faham tak? Hang ada mata, ada penglihatan kan? Okey? Penglihatan ini masih lagi berkendak pada satu sifat Allah Ta'ala yang bernama kaunuhu basiran. Tauhid, tahqiq, tajali. Tak boleh terpisah. So hari ni, biji mata pun bukan hang punya. Penglihatan pun bukan hang punya. Yang maha melihat tu pun bukan hang. Mana hang? Itu baru cerita satu sifat makni bernama basar. Tak masuk lagi basir, tak masuk lagi samak, ilmu, ayat, kudrat, iradat. Tak masuk lagi. Kenapa masuk sebiji ni? Kalau semua tu yang aku sebut tu ada ni, bukan hang punya kan? So, hang nak hukum apa orang? Orang tu dah mati dah. Apa kena mengenal dia dengan hang? Dia ni buat silap. Okey? Yang menyebabkan silap dia tu daripada aku. Okey. Satu Mamat ni jual fit. Mamat ni duk jual fit. Okey, lepas tu mestilah ada penagih. Betul tak? Betul. Mesti lah. Tidak nak berniaga macam mana kalau tak ada orang nak beli. Okey. Si penagih hang tangkap,
si pengedar hambiang. Betul tak? Betul tak betul cara tu? Penyebab dia menagih. Penyebab dia menagih. Kalau benda tak ada, dia tak risau. Boleh? Boleh. Anak tangkap tak? Yang mana anak tangkap? Headquarters ke? Atau branch ni? Ikut ha? Headquarters lah. Betul tak? Okey, baik. Allah kata aku yang menyesatkan dan aku yang memberi petunjuk. Surah Ibrahim ayat 4. Yang telah sesat ni disesatkan oleh siapa? Apa dia? Allah. So, dan yang marah siapa? Allah. You got to be careful, man. Jangan duk diserengkap jarang. Betul tak betul? Tapi itu fahaman saya yang saya faham je tu. Betul tak? Tengok surah dan ayat bukan menyeleweng. Ini nak buka minda, nak pecah otak. Jadi apa yang saya kata tu betul ya? Betul. Alhamdulillah. Habis ni pengedar dadah duk relax tu, penagih dadah hampa hambat. Ikan corong lepas. Apa tu ikan bilis mak tangkap salah tak kena. Kes-kes ragut ni, kes-kes rempit ni anak muda ni punyalah masalah besar. Kes yang seleweng juta-juta ni, bilion-bilion yang hilang, tak apa. Luang pada bidang kuasa kami. Hampa hinggap pun macam mana kami tak lewat apa. Yang ni kau nampak lagu ni ya, lalu tepi jalan stop dengan kelibut, chain gear belakang. I see. Kadang tanya pula, Nabi mana ni? Aku kena. Kalau aku yang umur ini, yang macam ni, kena. Saya kata saya nak pergi depan tu, Ustaz abang semua. Yang rambut dia ni, siapa? Jadi teruk sangat rambut dia ni. Saya kata, yalah, yang duk menipu duit KWSP, tabung haji dan duit yang hilang banyak-banyak ni yang mana rakyat ada seorang ke rambut macam ni? So, bukan smart talking, it's just realization. Rambut aku tak kacau hampa. Kalau hampa ada masalah dalam semayang, cari jalan penyelesaian. Aku tak ada masalah dalam semayang. Rambut lagu ni ya. Pertanyaan satu boleh jawab, ikhlas. InsyaAllah. Ada masalah mandi wajib? Tak ada. Tak ada. Baik. Ada masalah dalam semayang? Tak ada. Tak ada. Wallahi. Tanya Masalah semayang. dalam semayang ya. Khusyuk lah. Khusyuk tak ada lah. Cakap betul-betul. Okey, baik. Baik. Tak usah soal khusyuk dulu. Rukun semayang ada apa? 3 lah. Okey, yang pertama? Niat. Oh, berdiri tegak. Okey. Berdiri berdiri betul. tegak. Okey. Dua niat. Okey. Oh dia. Niat. Niat terbagi berapa rukun? Tak tahu. Tak tahu. Niat terbagi berapa rukun tak tahu. Tak tahu. Semayang senang tu lah. Sebab dia kata jangan kamu perlakukan apa yang kamu tidak ada pengetahuan terhadapnya. Dalam surah Al-Isra ayat 23 ayat 36 ayat 36. So, sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan pengetahuan akan diambil kira. Qauli fi'li qalbi. So, how do you do that? Macam mana buat? Belasah sudah. Macam tu ke? Tak betul Cara tu tak betul tapi saya tengah nak belajar. Saya akui. Okey, dan ni aku tanya yang satu. Semayang yang buat ni senang ke susah? Senang. Senang. Baik, Bang San. Senang. Semayang maksud aku tanya lah. Semayang yang buat ni macam 5 waktu sampai waktu hampir buat apa semua. Berat tak? Mudah lah. Pipi buha. Bagi hang mudah. Mudah ke berat? Mudah. Mudah sangat lah. Tak sampai 20 minit. Sampai 15 minit tu. Habis. Contohlah. Subuh berapa minit yang buat? Buat 10 minit tu. Okey. 10 minit. Hang pandai kira-kira tu. Hang banyak pandai 10 minit. Lepas tu Zuhur 15 minit tu. jadi berapa lah? 25 lagi. Asar 15 minit tu. 25 50 45. Lepas tu Maghrib. Maghrib kurang 15 minit, Isyak 15 minit. 30 sampai 45 berapa? 70 75. So 75 minit. Sorry, down biar. Adakah dalam 75 minit tuan ingat apa? Orang tanya. Tak. Tak.
Aku betul-betul bersyukur jumpa hang. Terima kasih pasal yang patah balik Ustaz. Allah Akbar. Sebab hang jujur, itu saja. Bukan bersyukur aku jumpa hang apa. Sebab hang jujur. 75 minit dalam sehari tu hang tak ingat Allah. Tak 100%. Dalam solat tu. Betul, saya agree. And kita continue, kita tak peduli kan. Padahal dia kata hayya 'ala solah, hang cakap la haula wala quwata illa billah al-azim. Itu bukti dia hang tak mampu sebab hang kena kenal hakikat hang ni siapa. Yang mengingati Tuhan tak berhenti, ni bukan lepas. Bukan aku. Apa nak pergi solat pun dia kata la haula wala. So yang kata dalam Al-Baqarah, semayanglah sambil berjalan kaki yang mana belum kamu ketahui yang akan diajar oleh Allah. Sedangkan dia kata yang telah diajar oleh seperti mana yang telah diajar oleh Allah. Pernah Allah ajar. Tapi dalam surah tu tulis telah diajar oleh Allah. So nak mengenal diri yang sebenar, diri kita tu tak pernah melupai Tuhan walau sesaat. Kita ni lain. Tengoklah ada order Rabinah apa dah. Dia berkendak saja. Kita ni berkendak saja. Berkendak tu berkendak nak kereta benda ni, berkendak nak bini, berkendak nak nak meracik, nak bully, nak apa semua berkendak saja. Nak merempit, nak apa semua. Tapi kendak diri yang sebenar, diri tu yang dikatakan mukmin, arifil billah, wali Allah, waristu anbiya apa semua, diri yang sebenar, diri kita tu tak pernah lupa Tuhan walaupun sesaat. Nampak? Berangkat berumah ni kalau saya cakap. Walau duduk macam ni dia tetap mengingati Tuhan. Nak kenal diri itu lah. Diri itulah kekasih Allah. Nak kenal Muhammad tu siapa? Diri yang khadim tu siapa? Yang sebenar-benar Tuhan ni apa? Kita ni apa dia? Itu saja. Bukan nak menyeleweng orang lain. Kalau hang mengaji dengan ingatan nak bawa orang lain main mengaji, yang silap lah. Memang silap besar. Bang, minum bang. Kita mengaji untuk diri kita. Aku pernah jumpa orang, dia kata kat aku, ni lepas saya bang. Saya hang ni masuk neraka paling dalam. Dia kata aku betul-betul tengok muka dia. Okey abang. Dia tak puas hati. Muka dia nak angin. Aku kata okey lah kalau abang kata saya masuk neraka paling dalam. Itu abang kata. Itu abang punya persetujuan. Saya ada keyakinan saya dengan Allah Ta'ala. Dan tak perlu siapa-siapa mai doa kat saya ke pergi buat haji kat saya katanya. Saya tak akan menyusahkan orang. Azan lah. Kadang orang berfikir kami ni puak-puak yang tak suka orang pergi masjid. Aku abang kat member aku tadi masa aku lalu, aku teringin nak masuk duduk dalam masjid tu. Takut kucak kacir, faham? Pasal orang dah tuduh aku sesat, tiba-tiba aku main dalam masjid lepak. Aku nak pergi lepak, pergi berzikir ke, tidur ke berzikir ke. Dan dia kata ada kalau orang yang tidur tu lebih baik daripada orang yang sembahyang lampu. Apa dia ayat tu senang dengar. Ada pula orang kata dulu bila orang kafir atau orang Yahudi meninggal kan, lalu sebelah Nabi bangun bagi penghormatan. Ayat tu mesti dengar macam apa? Yahudi punya mayat tu orang suruh lalu depan dia bangun bagi penghormatan. Hari ni Pak Kasim ni baru ceramah ayat Asam lah. So aku cakap apa? Hampa buat apa? Aku ni lillah taklah kalau kata Hindu mati tak ada orang nak pergi mandi, aku tolong pergi mandi. Apa masalah ke? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia nak balik kepada Allah. Allah nak terima tak terima itu bukan punya urusan. Kenapa? Kalau hati dia baik. Dia nak kata apa? Mungkin Tuhan akan kembalikan dia untuk Islamkan dia. Tidak mustahil bagi Allah Ta'ala. Yang kita ni duk maki hamu dia, orang dia ada pahaman dia, aku ada pahaman aku, hang ada pahaman hang. Sedangkan aku tanya hang tadi, hang kata tak pernah khusyuk, tak takut. Itu sebabnya
awas. Itu sebabnya kita mengaji ni bukan nak panggil orang ikut. Kita mengaji ni bukan nak jadi ramai. Wah, ramai-ramai mengaji dah. Ramai satu bumbung belum tentu satu faham. Walaupun lalah hang seorang-seorang. Pasal pahaman ni untuk diri sendiri, untuk membetul diri sendiri. Bukan nak kata, alah dia itulah benda ni, tak payah. Bukan. Kita mengaji bukan untuk itu. Itu sebab bila aku tanya hang kata apa hang kosong tu elok dah lah. Tapi hang tak puas hati. Sebab hang ada knowledge, hang ada ilmu. Itu yang jadi pada kawan-kawan aku banyak. Protes aku. Sebab dia banyak percaya ilmu lagi. Hang pergi cari ilmu jauh mana sekalipun last sekali dia. Turning point is to yourself. Iaitu diri sebenar. Diri itulah yang akan mengendali segala-galanya. Ni apa ni? Tak ada, ni hayat kau tak ada ayun habis lah. Lumpuh. Hidup lagi tapi lumpuh. Jadi kita ni sunyi tak? Kita sunyi. Jadi kita pergi jumpa orang yang sunyi. Maka bercerita lah. Faham? You see my point? Apa guru tu boleh cerita? Dia nak boleh cerita apa kalau tak ada anak murid mana? Anak murid mana nak cerita apa? Nak cerita apa yang dia tak ada? Dan guru tu lah bercerita. Bukan hak dia. So, gua serang kamera. Pergilah. Protes aku, tak setuju dengan aku, orang lompat bintang lain pula. Pergi sana, pergi sini. Aku kata, tak apa, aku pergi. For the sake of knowledge, pergi sampai negeri China. Muhammad cakap bukan tahun lah tau. Dari yang lepas-lepas. Saya lupa ada lebih kan. Okey Makna nak pergi negeri China nak naik apa? Naik Bahtera, naik apa? Punyalah jauh, punyalah lama, luasnya mata memandang. Fikiran tu tersedia untuk berfikir sekian lama. Tengok laut yang kiri kanan. Tahun tu dia cakap pergilah ke negeri China. Bermakna luas perjalanan, jauh perjalanan, luas pemandangan. Luas pemandangan bertambahlah pengalaman. That's it. Is bunch of knowledge. But kenal, tak kenal. Kalau orang kenal, tak pergi mana dah. Kalau orang pergi jumpa orang pun, orang pergi melawat sebagai menzairah orang tu. Aku suka kalau dengar orang mengajak atas sana, aku pergi. Nak pergi sokong saya. Tak ada apa dah nak cari. Kesudahan aku dah cerita, okey, baca ayat ni, tulis ayat ni, tulis ayat ni, tulis. Kesudahan dia, tasdik dia, dekat mana tasdik dia? Diri sebenar diri. Itu. Betul tak? Okay, nak tanya. Pasal ada setengah-setengah orang ni kata lepas ni terlari pada landasan dia juga terpesong. Sebab aku tak ikut apa yang mereka mahu. Itu saja. Tapi aku cuba nak ikut sedaya upaya apa yang Allah mahu. Hendaklah kamu khusyuk dan tawaduk dalam sembahyang. Dan janganlah kamu melakukan sesuatu yang tiada ada pengetahuan tak ada benar. Sembahyang tu senang ke susah? Lo bagi saya senang. Senang. Hang ada Quran dalam tu ada Quran. Hang punya handphone. Ada Quran. Tak apa, okey. Hang balik, hang cari surah Al-Baqarah ayat 45. Ayat 45 surah Al-Baqarah. Baik. Nak aku sebut apa dia kata? Nak? Sesungguhnya solat itu sangatlah berat. Allahumma salli ala. Okey. Baik. Apa yang nak maksud dalam ayat tu? Sebab kalau orang semayang tak khusyuk dan tawaduk ni, neraka wil lah. Dia cakap fawailul lil sahun, fawailul lil musallim allazina hum bi salatihim sahun. Celaka besarlah bagi mereka yang lalai dan semayang. Tapi diterbalikkan kepada ala waktu dah semayang dah ni apa 2 kali tu lengah lagi. Dia kata lalai tu. Kita persoalkan lalai dalam rukuk qalbi. Tak ingat Allah Ta'ala. Tujuan semayang nak ingat Allah. Faham tak baik? Saatlah ni masalahnya budak-budak Malaysia atau para YouTuber ataupun orang yang duk korek-korek Google
Mereka ni dah mula tersedar bahawa ni apa ni budak lagu ni atau kutu-kutu lain duk cakap bab ni. Ilmu apa? Cut the crumbs. Maksud dia kata yang hang tak bisa dengar sebelum ni hang dah mula dengar. Tapi bila hang tanya aku bila ilmu ni, aku tak ilmu ni dah. Sebelum di Isra Mi'raj inilah amalannya. Tak percaya buka surah 42 ayat 13. Apa yang diajak pada Musa, Ibrahim dan semua. Muhammad kata aku membawa agama Musa dan Ibrahim. Yang apa duk buat 5 waktu ni betul tak salah. Tapi betul kan buat ni? Habis sekolah, masuk sekolah St. Mark tu, nampak tak? Okey. Masuk sekolah tu, aku nampak hang masuk. Tapi dalam beg hang tak tahu hang buat apa. Terus saya cakap banyak, silap jadual waktu cukup lah. Dah jadi celaru dah dalam kelas. Okey. Kalau hang tak bawa buku, hang terbawa buku Captain Marvel, hang boleh tak atas meja, tapi bukan mata pelajaran dia. Hari ni, bila orang mengaji, tak ada satu pengajian yang mengajar tidak semayang. Hang boleh beritahu. Sebelum hang nak bawa itu, hang kena ada apa? Hang kena ada lesen. Sebelum hang nak ada lesen, hang kena bawa apa? Ambil belajar. Yes. Nak kena mengenal praktikal dia apa semua, sandboard apa semua ni, apa semua guna. Apa yang menyebabkan hang ni menjadi seorang pesalah jalan raya. Apa yang menyebabkan hang ni menjadi boleh didenda. Okey, hang pergi masjid. Tujuan apa? Belajar? Nak semayang. Okey. Ha? Ya. Apa yang menyebabkan semayang tu batal, hang tahu tak? Tak tahu kalau tak belajar. Maka hang sondoi buat lah. Oh, Macam anak hang masuk pergi sekolah masjid, masuk pergi sekolah, kalau dia tak belajar, hang ingat dia pergi sekolah je lah. Okey lah pergi sekolah, tak belajar apa. boleh. Kalau hang pergi semayang, tak ada khusyuk dalam tawaduk dan tak tahu tu bila aku tanya apa itu hukum dalam ni sebelum takbiratul ihram apa yang nak sebut. Okey, nafi sebab apa? Tak tahu. Tapi sebab faham tapi tak tahu nak cerita. Faham kalau guna masuk? Macam Nabi sebab macam mana nak cerita? Anak bapa Betul. tak tahu. Mau tu kalau anta mau tu maksud dia matikan diri kamu sebelum takbiratul ihram. Kira hilangkan apa yang ada dalam hati dan apa yang tu terfikir ah. Okey. Itu yang saya faham. Okey. Hilangkan semua. Semua. So yang macam mana nak baca Fatihah? Faham tak baik? Dia suruh lenyap segala sesuatu. La mawjudil ilallah fi hakikati ilallah. Tiada yang wujud melainkan Allah, berhakikatlah kepada Allah SWT. Baca doa iftitah lah, iftitah. Macam mana wajah? Wajah tu wajah dari fatras samawati. Apa makna dia? Apa wajah mana? Saya lupa. Tapi pandang wajah tapi bab wajah. Hang semua yang saya 5 kali. Baik. Now you say you don't know. Baik. Saya akui. Aku iya tapi tak ada gementar, sedih, pilu, tak ada. Sekarang ada rasa sedih pilu. Sebab saya tahu benda tu betul-betul kena ambil berat saya sebenarnya ambil berat. Hang boleh main-main dengan Allah Ta'ala. Hampa tengoklah. Kalau hang nak kerja ada apa? Ada? Ada. Contoh lah. Kalau bos lalu time kerja, hang mesti tak sembang lah. Seriau dia kan. Baik. Dia nak kena jaga bos kan. Ni semayang buat cincang-cincang, tak heran ke kau sana? Heran. Sekarang heran lah. Saya bukan pada orang yang bagus, saya pun baru nak. Saya akui betul, saya memang itu. Saya bukan pada orang yang jenis orang semayang tak. InsyaAllah, welcome to the real track. InsyaAllah, amin. Being honest to God Almighty. Berjujurlah dengan Allah Ta'ala. Aku dituduh sesat, dituduh macam-macam. Oleh siapa? Hang kena tahu dalam Facebook aku yang aku tembak tu, berapa kerat yang duk hentam aku dan berapa kerat setuju. Dan kalau dalam inbox, kalau ustaz-ustaz boleh baca, mereka terkejut kot. Beratus anak muda, kalau seminggu aku tak buka, beratus anak muda duk
minta malam lepas kami nak ngaji benda ni malam lepas. Aku dah kata aku bukan guru. Belum masa dia. Satu hari, mungkin dalam masa 2 tahun kalau Allah Ta'ala izinkan aku hidup, InsyaAllah aku modify rumah aku dan aku mengajar. Amin. InsyaAllah. Siapa nak main-main lah, mufti ke, qadi ke, main-main kita sembang. Aku bukan guru, ruang untuk sembang. Tapi buat masalah belum lagi. Pasal banyak sangat penyakit-penyakit hati walaupun sama-sama mengaji. Sungguh mengecewakan. Kita tak sedih sangat tapi mengecewakan. Apa mengaji apa? Sudahan dengar tapi mengaji lagi. Nak cari ilmu saja. Untuk apa? Untuk diri. Yang sebenarnya dari itu siapa? Ya. Kita ni we are always thirsty. Kita always dahaga. Sebab kita tak jumpa piala yang sebenar yang mengandungi air yang setiasa. Kita tak jumpa itu masalah dia. Pasal ilmu Allah Ta'ala ni di Malaysia ni baru nak kembang balik. Dulu berkembang jenis bersunyi tau. Malam orang pergi mengaji di rumah orang tua ni. Siang orang tak tahu orang hentam hang pergi mengaji kat dia tu. Anak mampu ke apa kan? Ya. Mak-mak pula risau. Anak saya pergi mengaji dengan dia, ya Allah tolong kau. Jadi kelang ribut. Bila anak dia tanya dia sendiri, dia tak jawab. Dia tanya ustaz lah, dia tanya mak. Hari so mak nak meninggal, ustaz nak main teman. Faham? Mak nak main teman ke dalam rumah? So, ibu bapa perlu dihormati. Kebodohan mereka kita tak ikut. Kita orang kata somebody else, something else. Someone else, something else. It's not me. Hang, aku. 7 petala langit, 7 petala bumi dan barang seisinya. Hang boleh jumpa tak yang tak sama tu? Dia satu dan tunggal. Gelas ke? Cawan ke? Apa ke? Tak tahulah. Apa dia pokok ke? Hang boleh jumpa tak yang dia satu je tapi tak sama tu. Yang mana ada cukup dekat dan cukup hari-hari lah hang tetap. Allah. Ha? Allah. Betul kan? Mana menyerupai dah. Macam mana hantar Allah tu tak menyerupai segala sesuatu? Laisa kamitslihi syai'un. Okey, baik. Dan ni aku bagi benda itu masih lagi berangan ke? Betul yakin benda tu? Yakin? Okey. Baik. Kalau aku kata yang tidak dapat menyerupai segala sesuatu atas muka bumi adalah hang. Sebab? Mana hang boleh jumpa hang lah? Hang boleh cari yang seakan hang ada seirah wajah. Tapi yang macam hang ni ada lagi ke? Ada. Okay. So nak mengenal Allah, mengenal apa? Diri. So carilah yang satu ni. You see, it's very clear. It's very clear. Dia tak kata nak mengenal Allah, mengenal langit dan bumi. Tengok ada langit dan bumi, adalah Allah. Allah telah ada, semua ada langit dan bumi. Tapi dia kata, yang kita ni nak potong ilmu ni dengan satu ya. Nak potong ilmu adalah ketua. Contoh? Contoh dia, ketua nak mengenal Allah apa dia? Kenal diri? Yes! Apa ilmu yang perlu? Kenal lah diri yang. Kalau kata nak ilmu luang ni banyak lah. Nak kaji bumi, nak kena itu belajar ni. Tapi kena diri, bawa diri hang je lah pergi jumpa guru. So dia terang siapa hakikat diri hang ni. Apa 7 sifat makni ni. Bukan susah nak kenal Allah. Tuhan tu buat bagi jadi best procedure lah. Tapi kita akan ditentang lah daripada orang yang mengaji lama. Contoh dia mengaji benda luang. Bagus, mereka pergi Jordan, pergi mana, dulu pergi Syria, pergi itu, pergi ini, mereka pergi mengaji lah. Alhamdulillah lah. Tapi kau nak mengaji alam diri, tak perlu macam tu. Pergi jumpa guru yang boleh proses, buka macam aku buka surat 20 sikit tadi kan. Anda nampak dah. Baru sikit tu buka tu. Bukan kata kosong lah? Ha? Bukan kata kosong lah?
Tapi kalau kata yang mengaji luar negeri itu, mereka nak satu orang nak jadi ustaz, nak jadi yang berjabatan, yang berpunya kerja, yang diberi gaji. Kita faham. Tak kata ke mereka, kita faham. Tapi bila dah dapat satu jawatan yang besar-besar apa semua ni, pasal apa nak pergi hambat puak-puak yang mengaji min Allah ni? You see. Kalau tak ada Allah ni, ada otak, makna ada ilmu. Tapi kalau tak ada alimun, fikiran. Kalau tak ada kaunuhu aliman yang memikir, hang pun tak sampai negeri luar, hang pun tak sampai Indonesia Azhar. So kena ingat balik. Kena beradab balik. Kalau Allah nak uji kita sat. Dalam Bible kata, do not judge. The moment you judge, every door is closed. Jesus Christ dalam bahasa mereka. Bahasa kita Nabi Allah Isa alaihi salam, Nabi kita juga, bukan orang lain. Jangan menghukum. Kalau kamu menghukum, segala pintu tertutup.